Salam sejahtera dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya, Jonathan Ding. Saya Ghazali Zawawi. Dan saya Jessica John. Seperti biasa, 1 jam kami akan bersiaran langsung di TVS Astro 122. Dan Gas, apa khabar Gas? Khabar baik, John. John, apa khabar? Sehat. Dan hari ini Gas, kalau kita lihat edisi-edisi sebelum ni, kita akan bersama dengan selalunya kita berdua. Tapi hari ini kita bertiga Gas. Yes. Ada bunga dalam kumpulan Sejahtera Asia pada hari ini. Jadi kita nak perkenalkan sekali lagi kepada anda di rumah. Inilah teman pengacara kami untuk Sejahtera Asia, Jessica John. Apa khabar Jessica? Sangat baik hari ini. Terima kasih John dan Gas kerana bersama saya rakan setugas di Sejahtera Asia pada hari ini. Dan apa khabar penonton-penonton Sejahtera Asia? Harapnya anda baik-baik sahaja. Terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Baik, kita berpindah kepada perincian berita yang saya kira semalam rancak dengan PKPD dan sebagainya. Jadi perincian untuk COVID-19 di seluruh Malaysia, John. Ya, baiklah, kita akan kongsikan perkembangan situasi COVID-19 di Malaysia. Semalam Malaysia mencatatkan 835 kes baru dan kes keseluruhan di seluruh Malaysia kini telah pun mencecah 28,640 kes. Dan kes semalam 830 kes adalah kes tempatan dan 5 adalah kes import. Kes sembuh 674. Kes kematian, 2 kematian telah pun direkodkan di Hospital Tawau dan kes dirawat di unit rawatan rapi adalah 89. Yang memerlukan bantuan alat pernafasan adalah seramai 32 kes. Dan juga ada 2 kluster baru yang telah pun dikesan. Mungkin Jess boleh kongsikan antara kluster yang dikesan? Baik, 2 kluster baru yang dikesan adalah kluster lintas di mana kluster ini melibatkan daerah Kota Kinabalu di negeri Sabah iaitu sebanyak 6 kes positif bagi kluster ini telah dikenal pasti positif COVID-19. Jadi hasil saringan di tempat kerja pada 26 Oktober 2020. Dan kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth. Dan juga satu lagi kluster iaitu kluster Limbungan di mana kluster ini dilaporkan di wilayah Persekutuan Labuan. Dan di wilayah Persekutuan Labuan, kes indeks bagi kluster ini ialah iaitu kes yang ke-1874 iaitu telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan kontak rapat pada 15 Oktober 2020. Baik, dan seterusnya kita akan pergi lebih detail lagi COVID-19 di daerah Kuching, Sarawak sendiri. Di Sarawak. Jadi situasi COVID-19 di Sarawak, Jessica dan John, kalau kita lihat setakat semalam 27 Oktober 2020, 16 kes baharu dikesan di Sarawak semalam dan Kuching kini berstatus zon merah. Sarawak merekodkan 16 kes positif baharu COVID-19 semalam dengan kesemuanya di daerah Kuching dan 12 atau 3/4 daripadanya dikesan daripada kluster Baki. Dengan penambahan 16 kes baharu itu, jumlah keseluruhan kes yang dicatatkan di Sarawak meningkat kepada 819 kes setakat ini. JPBNS turut berkata dengan penambahan 16 kes berkenaan yang dikategorikan sebagai jangkitan tempatan, sekali lagi daerah Kuching diisytiharkan bertukar dari status kuning kepada status merah. Terdapat 4 kluster yang masih aktif di Sarawak iaitu kluster Bah Arnak, kluster Baki, kluster Seladah dan kluster Putra. Lebih perincian mengenai keputusan yang dibuat oleh JPBNS selepas bermesyuarat semalam, jangan risau akan kita kupas lebih lanjut selepas commercial break nanti. Ya, betul. Dan mungkin ada sedikit pesanan lah yang telah pun dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Seperti biasa, dia menyarankan agar orang ramai untuk elakkan 3S ataupun 3C, iaitu yang pertama, kawasan yang sesak, iaitu crowded places. Yang kedua, kawasan yang sempit, confined spaces, dan elak sembang dengan jarak dekat, close conversation. Dan itulah antara intipati yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah di sidang media semalam. Jadi mungkin Jessica John ada pesanan kepada mereka di luar sana untuk sentiasa mematuhi SOP dan sebagainya? Baik, KKM juga ini adalah nasihat daripada KKM, jadi kita kena patuh juga ya. Jadi KKM ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadi untuk tadi John dah ceritakan berkenaan dengan 3C ya. Jadi saya akan tambahkan sedikit dekat sini. Mungkin mereka ataupun rakyat di luar sana boleh mengamalkan
amalan 3W, iaitu kerap cuci tangan, di mana wash, dan Wash. juga wear, dan juga warm. Jadi selepas baiklah. ini kita akan kupas lebih lanjut mengenai COVID-19. Kita nak kupas dahulu mengenai berdasarkan perkembangan politik semasa, apa kesannya terhadap ekonomi negara, hanya dalam segmen Bisnes bersama Johardi Ibrahim. Silakan. Terima kasih Kucing. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Menjawab soalan tersebut, kita tinjau daripada pasaran saham dulu. Sejak 2 hari ini tidak berapa menarik kerana indeks penanda aras BSKL berada di paras bawah 1,500 mata, dan berdasarkan unjuran-unjuran yang dilihat oleh penganalisis semua, kita mungkin akan berada di paras tersebut untuk beberapa waktu lagi, masa lagi, probably mungkin sehingga akhir tahun. Ini disebabkan oleh 2 faktor yang besar. Faktor yang besar itu sebab adalah COVID-19 dan juga ketidaktentuan politik. Dari segi COVID ini, sebagaimana kita semua tahu bahawa angka-angka kes positif baru ini semakin meningkat besar, dan baru ini pecah rekod lagi. Yang itu kita bimbang. Walaupun orang kata benda itu hanya berlaku di Sabah, tetapi sebenarnya dia berlaku di seluruh negara. Ini contohnya di Selangor juga telah mencatatkan kes yang lebih daripada 100 kes baru. Itu yang mendorong juga PKPB ini dilanjutkan sehingga 9 November ini. Dari segi ketidaktentuan politik, semua kita faham apa yang telah berlaku pada hari Jumaat lepas, di mana ura-ura mengatakan Perdana Menteri meminta supaya diadakan darurat. Tapi pada hari Ahad, Yang di-Pertuan Agong setelah bersidang dengan Majlis Raja-Raja telah menolak permintaan tersebut dan meminta semua ahli politik supaya memberi tumpuan kepada usaha-usaha pemulihan daripada pandemik COVID ini. Di sebalik itu, kita faham bahawa darurat ini bukan diminta untuk berkait langsung pun dengan COVID. Ia adalah lebih kepada isu ketidakharmonian di dalam Dewan Rakyat. Kerana pakatan kerajaan yang sedia ada ini bersatu, tidak berapa tenteram dengan UMNO. Jadi itu yang berlaku. Tapi satu lagi perkembangan yang positif berlaku pada Isnin malam, di mana Majlis Tertinggi UMNO telah bersidang dan mereka membuat satu keputusan yang saya rasa bijaksana, di mana mereka mengisytiharkan akan kekal bersama pakatan yang sedia ada. Ini dijangka mengurangkan sedikit keresahan, ketegangan yang berlaku, supaya ada kesinambungan berterusan, terutama dalam kita nak melangkah ke 6 November, di mana pembentangan bajet 2021 akan dibentangkan. Kerana ada penganalisis berkata kebimbangannya ialah sekiranya Perdana Menteri membentangkan bajet-bajet ni, sebab bajet-bajet ni akan meminta duit-duit tertentu untuk projek-projek tertentu. Jadi Perdana Menteri didakwa risau ia tidak mendapat kelulusan daripada parti-parti lain, termasuk parti komponen yang membentuk kerajaan. Jadi setakat ini bila UMNO sudah membuat keputusannya, kita boleh rasa terjamin sedikit bahawa usaha Perdana Menteri mungkin tidak akan mendapat gangguan. Yang itu pentingnya. Selain daripada faktor-faktor dalaman yang akan mempengaruhi bursa, prestasi bursa Malaysia ialah faktor-faktor luaran. Barang harus diingat, 3 November ini ada satu yang besar berlaku di dunia, iaitu pemilihan Presiden Amerika Syarikat. So, Presiden Donald Trump akan cuba untuk mendapatkan mandat untuk penggal kedua, supaya dapat meneruskan pentadbirannya sebagai Presiden Amerika Syarikat. Jadi di situ pun pasaran antarabangsa pun dipengaruhi, dan kita dapat lihat pergerakan di indeks London dan juga memberi kesan kepada Bursa Malaysia. Jadi ini antara faktor-faktor yang boleh kita perhatikan yang akan boleh mempengaruhi pergerakan-pergerakan angka-angka ekonomi yang bakal mendatang ni. Cuma di pihak ahli perniagaan sektor perindustrian,
Saya rasa tidak ada perlu rasa panik atau cemas kerana usaha-usaha di pihak kerajaan Malaysia ni memang ke arah tersebut. Kita boleh tengok pada dua benda, iaitu satu, kaedah-kaedah pemulihan COVID ni. Dia dikhususkan kepada kawasan-kawasan bersasar, iaitu PKP ni. Jadi dia tidak buat seperti apa yang dia berlaku pada Mac dengan Jun yang lepas, di mana keseluruhan orang tidak boleh bergerak keluar, tidak boleh bekerja, tidak boleh ke mana-mana pun untuk aktiviti ekonomi. Cuma sekarang ni di mana kawasan yang red zone sahaja ditahan. Jadi dia memastikan yang lain-lain tu masih boleh berterusan. Jadi tidak ada perlu rasa panik terhadap keadaan ekonomi, dan di pihak kerajaan melalui bajet belanjawan 2021 ni banyak lagi perkara-perkara yang akan dibentangkan, dana-dana yang akan disediakan untuk membantu. Dan beberapa bank komersial sudah mengisytiharkan bahawa selepas moratorium ditutup 30 September lepas, mereka masih meneruskan bantuan terutama kepada yang kehilangan kerja dan syarikat-syarikat yang tidak dapat hasil supaya dapat membuat pinjaman begitu. Jadi di situ masih ada harapan, insya-Allah. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia. Sekiranya anda ada sebarang cadangan dan komen, anda boleh DM kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Gas? Dan sekiranya anda tidak berada di rumah pada ketika ini, orang kata sedang berada dalam kereta untuk pergi ke tempat kerja dan sebagainya, di mana sahaja anda berada, anda boleh menonton kami hanya menerusi Astro On The Go. Baik, Jessica John, mungkin perincian lebih lanjut mengenai perkembangan semasa COVID-19. Baik, saya akan teruskan lagi lebih mendalam lagi, di mana ada 2 kes kematian yang direpotkan, iaitu di Hospital Tawau, iaitu kes yang bernombor 2778, iaitu jantina dia adalah seorang lelaki berumur 82 tahun, di mana sebelum ini beliau telah mengalami penyakit paru-paru obstruktif kronik, okey, dan juga buah pinggang kronik dan asma jantung. Jadi untuk kes yang kedua adalah seorang perempuan berumur 53 tahun, okey, sama juga di Hospital Tawau. Jadi untuk itu kita nak ucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Harapnya mereka boleh bersabar dan terus berjuang untuk melawan COVID-19 di negara kita. Baiklah, terima kasih Jess, dan masih lagi mengenai COVID-19 ni, iaitu semalam Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD selama 14 hari di 2 kawasan di Selangor serta 1 kawasan di Sarawak berkuat kuasa 28 Oktober, iaitu hari ini. Dan antara kawasan yang terlibat adalah Flat Sungai Emas dan Plaza Hentian Kajang di Selangor dan Kampung Haji Baki di Kuching, Sarawak. Dan mungkin Gas boleh kongsikan dengan lebih terperinci mengenai PKPD yang dilaksanakan di Kampung Haji Baki Kuching, sebab ini merupakan antara kawasan yang pertama di Sarawak untuk melaksanakan PKPD. Jadi silakan Gas. Betul. Ini kali pertama rakyat Sarawak menjalani PKPD, dan orang kata perlu untuk anda ketahui apa do's and don'ts semasa PKPD ini, dan itu akan saya terangkan lebih lanjut. Dan sedia maklum tadi 16 kes baharu telah dicatatkan di Bumi Kenyalang, yang mana 12 daripadanya datang daripada kluster Baki, dan daripada 12 kes ini terdiri daripada lingkungan umur 7 hingga 75 tahun, di mana 3 merupakan pelajar sekolah rendah, 2 pelajar sekolah menengah, 5 orang dewasa dan 2 warga emas. Selepas pihak JPBNS bermesyuarat semalam, ini antara keputusan yang dibuat, dan saya kira antara perkara yang perlu anda beri perhatian. Pertama, semua pusat hiburan dan pusat refleksologi ditutup buat sementara mulai 28 Oktober 2020 sehingga arahan diberitahu kelak. Untuk memutuskan rantaian bagi kluster Baki, maka JPBNS mengambil langkah pencegahan dengan melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Macam yang John katakan
tadi di Kampung Haji Baki, dan arahan PKPD di Kampung Haji Baki ini akan berkuat kuasa mulai 28 Oktober hari ini mulai jam 6 petang sehingga 10 November 2020. Jadi saya kira sekiranya penduduk Haji Baki yang ada menyaksikan kami dalam Sejahtera Asia pada hari ini, jangan panik, ya. Siapkan apa yang perlu dipersiapkan, dan 6 petang ini kita akur dengan perintah kerajaan. Niatnya hanya satu, untuk memutuskan rantaian COVID-19 di Sarawak. Betul. Jadi antara aktiviti yang tidak dibenarkan untuk tempoh PKPD ini adalah dilarang untuk keluar dari rumah dan kawasan PKPD tanpa kebenaran PDRM. Kawasan yang terlibat adalah Kampung Haji Baki Blok A, B dan C. Selain itu, semua aktiviti ekonomi turut tidak dibenarkan beroperasi. Juga aktiviti keagamaan, sosial, rekreasi dan budaya adalah tidak dibenarkan. KKM akan melakukan saringan secara bersasar kepada semua penduduk yang terlibat. Kepada penduduk Kampung Haji Baki, sekali lagi kami ucapkan dan nasihatkan kepada anda agar semuanya sudah bersedia untuk menjalani tempoh PKPD petang nanti. Ikut arahan pihak berkuasa, jangan risau, bekalan keperluan makan akan diagihkan oleh kerajaan negeri di bawah koordinasi Pusat Kawalan Operasi Bencana bahagian yang terlibat. Ya, betul. Itu merupakan satu kawasan yang baru, bukan baru, pertama kali dilaksanakan di Sarawak. Pertama kali. Ya, dan saya rasa memang banyak tanya-tanya dan banyak juga persoalan yang dikeluarkan oleh rakyat tempatan dan terutamanya rakyat di kawasan Kampung Haji Baki ni. Tapi anda jangan risau dan pastikan mengikuti arahan pihak berkuasa, dan ini adalah untuk kebaikan kita semua. Kepada mereka, Jessica, mungkin berada di luar kawasan Haji Baki ni, jangan orang kata dok senang ataupun jangan mudah alpa, kerana orang kata situasi sebeginilah yang mengajar kita, memberi pengajaran kepada kita untuk putuskan rantaian COVID-19 ini agar orang kata kita tidak menerima nasib yang sama seperti penduduk di Kampung Haji Baki. Dan kepada penduduk di Kampung Haji Baki, tak mengapa, ini adalah masanya untuk kita akur kepada SOP dan perintah kerajaan, kerana ini satu-satunya cara untuk kita putuskan rantaian COVID-19 di Sarawak. Baiklah, saya rasa itu saja antara berita ataupun perkembangan mengenai COVID-19. Dan semalam juga satu berita Gas dan juga Jess, berita yang agak mengejutkan dan menyedihkan yang berlaku di perairan Miri, iaitu sebuah kapal dayang topas rempuh pelantar minyak. Betul, dan Gas mungkin boleh kongsikan lebih. 2 orang anak kapal dayang topas dilaporkan meninggal dunia dalam insiden kapal karam di 7.7 Batu Nautika dari Kuala Baram, Miri, Sarawak. Pemangku pengarah bahagian Cari Lamat dan Bantuan Bencana Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Komander Maritim Suzana Rozali Chan memaklumkan kedua-dua mangsa adalah warga negara Malaysia. Dalam pada itu, katanya seramai 173 orang daripada 185 kru kapal dayang topas yang selamat sudah pun dibawa ke jeti Pelabuhan Miri. Manakala seramai 12 lagi kru masih kekal berada di atas kapal bagi memastikan keselamatan kapal. Kesemua mangsa akan menjalani saringan COVID-19 dan ditempatkan sementara di sebuah fasiliti penginapan bagi tujuan kuarantin serta diberi rawatan lanjut. Kami mengucapkan tidak lain tidak bukan salam takziah kepada keluarga mangsa yang terlibat dan meninggal dunia dalam insiden ini. Dan orang kata, ialah kita diuji dengan COVID-19, diuji lagi dengan insiden ini. Mungkin ini antara ujian kepada kita, tapi kita sentiasa positif, ambil iktibar daripada situasi ini. Baik, Bagas, saya nak tambah sedikit dekat sini. Jadi kita nak ucapkan tahniah dan syabas juga kepada pasukan yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat ini, iaitu Pusat Koordinasi Penyelamat Maritim MRCC Putrajaya, dan juga sedang bekerjasama dengan syarikat cari gali minyak Petronas, Shell, Tentera Udara Malaysia, iaitu TUDM dan bomba serta bomba dan penyelamat dalam menggerakkan operasi SAR ni, Search and Rescue. Dan umpama mimpi ngeri, itu kata salah seorang kru yang terselamat. Mereka mengambil keputusan untuk terjun ke laut apabila kapal itu mulai karam selepas melanggar sebuah pelantar minyak dan kemudian terpaksa mengapungkan diri. Bayangkan, mengapungkan diri serta mengharung angin dan ombak kuat selama hampir 3 jam di lautan sebelum diselamatkan. Tujuan tu untuk menstabilkan lagi platform untuk supaya dia tak akan lagi teruk keadaannya. Dan kita tahu sekarang ni kita dikena tempias oleh taufan Molef yang sedang berlaku di Filipina. Jadi kepada anda yang mungkin berada di kawasan perairan, mungkin boleh elak kalau boleh dan mematuhi arahan daripada pihak berkuasa
sebab kita tak boleh lawan dengan bencana alam. Mungkin ada kawasan ribut petir betul, dan sama sekali. sangat berbahaya. Kena sentiasa berwaspada dan mungkin ada antara penonton di rumah yang masih lagi nak tahu apa sebenarnya punca menyebabkan insiden ini berlaku, kerana ini adalah diakibatkan oleh cuaca buruk yang berlarutan sehingga awal pagi semalam yang telah menyebabkan salah satu sauh pada kapal tersebut terputus. Keadaan itu menyebabkan kapal hilang kawalan dan terlanggar platform minyak baram B yang terletak berhampiran. Itulah sebenarnya punca mengapa insiden itu berlaku. Baik, kita berpindah kepada perincian berita yang seterusnya. Mungkin John dan Jessica. Baiklah, kita pindah ke berita seterusnya iaitu mengenai negeri Perak. Semalam, negeri Perak telah pun lulus belia 18 tahun jadi calon ahli Dewan Undangan Negeri. Dan persidangan Dewan Undangan Negeri Perak pada Selasa meluluskan rang undang-undang untuk menurunkan had umur warga negara yang layak menjadi calon ahli Dewan Undangan Negeri daripada 21 hingga 18 tahun. So ini satu berita yang bagus untuk warga Perak terutamanya dan untuk belia sebab had umur diturunkan daripada 21 ke 18 tahun untuk menjadi sebahagian daripada ahli Dewan Undangan Negeri Perak. Baiklah, saya rasa itu saja antara berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Dan pada pagi ini kami sangat teruja sebab antara topik yang akan kami kongsikan kepada anda mengenai pelancongan. Betul. Saya tahu ramai antara kita memang suka melancong. Memang suka melancong. Berlancong pun boleh. Memang suka melancong. Melancong. Dan yelah, dengan adanya PKP sekarang, dengan adanya COVID-19, banyak menghalang ataupun menangguhkan kita punya perancangan untuk melancong. Ketika kita, Jessica dan John, berdepan dengan peningkatan drastik kes COVID-19, ekonomi negara juga merupakan antara aspek penting untuk dipantau kerana pendapatan yang dijana pada akhirnya nanti juga digunakan untuk membantu rakyat menampung keperluan mereka. Jadi hari ini kita lihat bagaimana aktiviti pelancongan itu walaupun dalam keadaan pandemik ini boleh menjana pendapatan. Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Saya telah mendapat laporan awal bahawa dari segi cancellation atau pembatalan penerbangan yang kerap sekali dan satu kesan yang agak memang terkesanlah rakyat Malaysia ini. Perintah Kawalan Pergerakan ini meliputi pertamanya ialah larangan menyuruh pergerakan dan perimpunan ramai di seluruh negara, termasuklah aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan juga budaya. Perkara terakhir yang ingin saya kongsi adalah mengenai plan pemulihan ekonomi jangka pendek yang bakal dilancarkan bulan Jun ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya berdoa agar saudara dan saudari sekalian akan terus cekal dan tabah dalam menjalankan tugas untuk negara demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat di negara ini senantiasa terpelihara. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia dan kepada anda yang baru menonton pagi ini, kami ucapkan terima kasih kerana menjadikan Sejahtera Asia peneman anda untuk bersarapan pada pagi ini. Baik, VT yang kita saksikan tadi antara pengumuman yang dibuat oleh pemimpin kita semasa tempoh PKP yang lalu dan ia berkait rapat dengan aktiviti pelancongan sosial dan sebagainya. Dan ketika kita berdepan dengan peningkatan drastik kes COVID-19 di negara kita tak kala ini, ekonomi negara juga merupakan aspek penting untuk dipantau. Pendapatan yang dijana kerana pada akhirnya juga digunakan untuk membantu rakyat menampung keperluan mereka. Kalau kita lihat pada tahun 2019, sektor pelancongan menyumbang lebih kurang 86.14 bilion ringgit kepada ekonomi Malaysia. Namun Jessica dan John, tahun ini berbeza sama sekali. Mustahil untuk kita capai angka berkenaan. Namun orang kata langkah yang proaktif perlu diambil untuk mengurangkan lebih banyak kerugian.
Ya, betul. Dan oleh itu, Kerajaan Negeri Sarawak telah pun lancarkan satu kempen iaitu Sia Sitok Sarawak ataupun kalau dalam bahasa Malaysia ya, Sana Sini Sarawak. Dan kempen ini bertujuan untuk menyuntingkan lagi industri pelancongan terutamanya di Sarawak. Jadi bersama dengan kita pada pagi ini dalam Sejahtera Asia, saya nak memperkenalkan Puan Shahzad, CEO of Sarawak Tourism Board. Selamat pagi Puan, selamat datang ke Sejahtera Asia. Selamat pagi. Pagi. Apa khabar? Thank you very well. Baiklah, okay, we go straight to the question. Like, what is this campaign all about? Sia Sitok Sarawak. Okay, wow. I think Sia Sitok Sarawak, I'm very proud to say that, first and foremost, the name Sia Sitok is already branding Sarawak in itself through its dialect, and it is really about a campaign that helps to boost and revive the local tourism industry. It is one campaign that we hope the industry players will take advantage of it, will make sure and encourage our local to visit and to know Sarawak. The best part is to rediscover your own state, and therefore, we have 30 over packages, and it is for the benefit of Sarawakians and residents of Sarawak. So, please, this is our package. Be an ambassador for Sarawak, because once you know the product, once you love and you discover your own state, you'll be so proud to say that we have such a wonderful product. Kan? Jadi Puan Shahzad, kalau kita sedia maklum, tempoh perjalanan kempen Sia Sitok Sarawak sedang berjalan sekarang ini sehingga 31 Disember 2020. Is a day trip visit is also included in this Sia Sitok Sarawak campaign, or we do need to stay overnight in order to get the benefits? Okay, so Sia Sitok Sarawak ni ada overnight as well as day packages. So we would like to encourage orang to come to Sarawak and stay in places like Mulu, for example. You have to go to Mulu, and it is you can't just go there for a day trip. So there are packages that it's overnight stay for 3 days 2 nights and so forth, and also day trip. Okay. Dan saya kira semua sedia maklum John dan Jessica, bahawa pandemik menjejaskan industri pelancongan negara. Dan pertama menjadi industri yang pertama untuk lumpuh dan mungkin industri yang terakhir untuk pulih. The pandemic has hit the tourism industry hard, but maybe you can share with us probably when and how the industry will recover, especially in Sarawak. Okay, I wish I have a crystal ball. To be very honest we with always you. agree. But it is a very, very challenging time for all of us. It's not just for Sarawak, globally. But it has been 9 months. We have knowledge about what it is all about, and therefore, we have to be able to adapt. We have to be able to adopt and therefore embrace these challenges. Kalau kita tak dapat embrace these challenges or believe that it is always about business as usual, then that's going to be a challenge for us. And perhaps Puan Shahzad can share with us as well, not just the obvious and visible impacts, but also some of the hidden and overlooked impacts of COVID-19 to this industry. Okay, basically, I feel that the challenges is about mindset. Kalau kita ni membuat bisnes secara biasa saja, I rasa it is going to be challenging for us, because there is a light at the end of the tunnel. We just don't know how long that tunnel is going to be to reach at the end of the tunnel. But if we have a mindset yang kita mengatakan we are going to be okay, kita bekerja bersama. The most important thing is it has to be on the survival mode. Okay? And how do we survive first? And I think you need to be innovative. You need to make sure that you improve the product during this lull period. So I think it is always a blessing. I always believe that there's always two sides of everything. So walaupun the pandemic has hit us bad, we should take the time to really make sure we improve ourselves in terms of knowledge, we improve the product, the services and everything. That's true. Baik, John dan Gasa. Ini peluang untuk saya bertanya soalan. Okay. Silakan. Silakan cara baru kita. Baik, dan actually I want to know, is there any project or idea that you intend to carry out after the COVID-19 pandemic? Okay. Project initiative too, we have a lot.
Okay, basically the initiative that Sarawak Tourism Board, with the help and support of our ministry, which is very, very forward-looking, we want to ensure that our players are very much into digital. Yeah. You know, our honorable YAB are very much into our digital economy. And I think this COVID it accelerates that journey, you know, and whether we like it or not, we must embrace that. So in Sarawak Tourism Board, we even have an online ecosystem fund. And this fund actually will be a seed money for players to improve their website, online booking, content, and so forth. And so we encourage our players, and this will be expanded. So this is only the beginning. So look forward, because there's a lot of initiative which through STB, and like our ambassadors program, you know, we are going to really embrace this and make sure the community and the people are very much tourist driven. And when the doors are open, we are also ready. Yeah, I think that strategy is actually very good, where you actually involve the key players to, you know, how for them to improve their website, because I think digitally right now, social media, internet has played a very big role for people to look for information, for people to purchase the packages, and I think that what STB is doing is actually a very good job, and I think we are one of the first state in Malaysia to actually have that initiative. So moving on from that, how has the response been so far for this Siasi Talk campaign? I must say it's very encouraging, slow initially, but the challenge is always about fear factor. You know, people are conscious and so forth. However, you know, we believe that the SDMC, you know, and the steps taken by the state government in terms of SOPs and all, you know, will allay that, you know, and therefore will give people that confidence, slowly but surely. Jadi, selepas ini saya kira John, kita nak tanya Puan Shahzad mengenai strategi segera untuk menyelamatkan industri pelancongan negara selepas ini dalam Sejahtera Asia.
Kembali lagi bersama dengan kita dalam Sejahtera Asia. Selamat pagi kami ucapkan kepada anda yang baru bangun tidur ke, buka TV ke. Selamat pagi. Tadi bingkisan video yang kami kongsikan tadi cantik kat Sarawak Very ni. close to our heart. Very close to our heart. Banyak benda-benda sebenarnya banyak tempat dekat Sarawak ni. Okey, saya nak tanya, Gas pernah pergi Mulu tak? To be honest, belum lagi. Dan saya sangat nak pergi ke sana sebab dengar cerita daripada kawan-kawan tempat tu sangat best. Dan saya dengar kalau nak pergi ke Mulu, kita tak boleh day trip. Dia kena overnight. Ya memanglah, memang kena overnight. Pernah pergi Sumiran Eco Camp? Sembilan tak pernah. Tapi Mulu saya pernah pergi. Ni Jessica? Saya lagi tak pernah. Itu yang interested sangat ni nak tahu pasal tourism sector ni. Tapi Sumiran Eco Camp best. Yelah, tapi kita sebagai orang Sarawak, kita yang sepatutnya pergi dan kongsikan dekat media sosial, kongsikan kepada rakan-rakan kita dekat. Ini masanya. Ya, betul. Kerana pandemik COVID-19, sempadan masih ditutup. Dan ini masanya untuk kita terokai tempat-tempat menarik dalam Sarawak, kan? Seperti tagline-nya, rediscover yourself in Sarawak. Baiklah, kita masih lagi dengan Chief Executive Officer of Sarawak Tourism Board, Puan Shazet. Dan Puan, okay, I want to ask you, with the recent spike of the COVID-19 cases in Malaysia, we've seen the numbers have gone up so much, and SDMC has also decided to close our borders and having mandatory quarantine for whoever who comes here. Do you think this would be another hit again for the industry? Yeah. I mean, I'd be lying if I say no. Yeah. Okay, but of course it will. But it's always important to have safety first, to make sure that the citizens, are all safe and not into getting the COVID. So I think what has to be done has to be done. And the economy will survive when we all survive in all this situation, right? So I think it is, therefore I said it is continuously a challenge thing. We have programs and initiatives that we just wanted to launch, and then the surge came. We had to be very sensitive. We had to consider it and making sure that people do not go into and ignore the protocol and all. This is very important. It's a two-way thing. It's just not about the government doing all the SOPs, but it is about ourselves also making sure we take that responsibility. So with this situation, is there any probability that Sarawak Siasito campaign will be extended? Yes. I think we will and we should. Okay. I think we would want this to be enjoyed by the Sarawakians and the residents, and there will be an extension of that. But has it been decided to when? I will leave that to our minister, okay. And he should be the one who make that. But I'm very sure we are going to definitely extend that. Oh, that's good news. Yes. And we hope people like all of you, if anything, come, of course. And visit to all these destinations. Off day nanti Okay, off kita day. akan pergi sama. Boleh, kita akan pergi sama-sama. Okay, next Puan Shazat, Tourism Recovery Action Plan by MOTEC. How this, in your point of view, can help the tourism industry in Sarawak? By MOTEC. Okay, the tourism industry, we work very close with MOTEC, no question about that. We collaborate. In actual fact, our new campaign is very much collaborating with Tourism Malaysia. And this is not just about the Sarawakians having that special campaign. It is a campaign that drives in West Malaysian, Sabahan to come. So Tourism Malaysia has its own program of Cuti-Cuti Malaysia. And then we are collaborating with them on this. They have been very, very supportive, and we work very well. Obviously, the federal minister, Sarawakian, is very close to in her heart about Sarawak. Baik, ni antara pihak yang terjejas, Jessica dan John dan penonton di rumah, bukan saja pemilik hotel, resort dan inap desa, but we also have like travel agencies, tourist guide and etc. So Puan Shazat, e-hailings and all these are involved. So how actually they can advance their service through online, as I believe that we want them to build this, how to say, a mindset ataupun a new side of tourism activity in their mindset. Okay, I think basically macam kita dah tahu hotel and all semuanya kena affected, tour guides, retail and all, no question about it. But a simple example I like to show is this. They need to be innovative. Okay, so people are working from home. When people are working from home, they would want to get out once in a while, and if
if we are innovative, hotels are innovative, accommodation are innovative, they create packages where they encourage people to come to the hotel and work from the hotel with a different recently I saw environment. an advertisement from a local hotel in Kuching where they offer work from home package. Instead, work from hotel. It's work from hotel. Work from hotel. Yes, that means boleh sewa satu tempat untuk you bekerja di dalam hotel. Interesting. So it creates an menjadi inovatif. environment yang different. And then I think hotels, some hotels, probably would want to have a service where they give a housekeeping service to those who can afford, katakanlah. That's an exercise. The most important thing Innovative. is that we have to be innovative. We have to create. For me, I went to a tailor, for example, to do my baju pun. They do a mask. That matches your baju, for example. So, it's a fashion statement, right? So, these are things that is a value added. So, if we are too calculative in a lot of things, then, you tend to be very much driven about money all the time. But when you give more than that, people do come in for anything. It's all about relationship. And that's what marketing is all about. It's quality over quantity. Yes. And we believe in that. Yes, correct. Okay, so another question is that 1 million workers in Malaysia tourism sector is expected to lose their job this year due to the spread of COVID-19 pandemic. So what is your comment about the impact for the tourism sector? Maybe dalam tourism sector ada pengurangan pekerja macam tu. Jadi apa pendapat Puan Syahjat? The number of retrenchment and all, it is undeniable. It is happening. People are downsizing and so forth. Okay, so my advice to a lot of operators out there, like tour operators, for example, can we work together as a consortium? Where we can therefore make sure that, say for example, the transportation, working together, the tour operators working together, rather than, or what should I say, fighting for that small pie. But if you do a consortium and work together, and the first thing is about survival, I think all of us will get out of it. So the key here is working together. Because we're all in this together. Exactly. Yes, and kita bukan bersorangan. Okey, jadi banyak lagi benda yang kita nak mengupas dan mendengar daripada CEO Sarawak Tourism Board, Puan Syahzat. Selepas ini, kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan tukar siaran, jangan ke mana-mana sebab topik pada pagi ini sangat menarik dan boleh kita boleh belajar. Dan sekali lagi, inilah masanya untuk kita menerokai tempat-tempat menarik bukan sahaja dalam Sarawak tetapi dalam Malaysia. Kita ambil positif. Tak dapat nak pergi ke luar negara, tak apa. Sebenarnya banyak lagi tempat menarik yang menawarkan kita untuk belajar budaya mereka. Selepas ini banyak lagi hanya dalam Sejahtera Asia.
Baik, kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia. Apa yang Jom pegang tu? Okeylah, inilah maskot rasmi Sarawak Tourism Board. Dekat sini ada Sarawak More to Discover. Nama dia Wawa. Wawa? So dia baru sampai tadi, dia terbang tengok kat Sungai Sarawak. Ingatkan ni pengacara baru lagi, seorang lagi. Kawan lah, ini geng lah, geng kita. Tengok Wawa Masuk TV. Bagi tahu Mami, hai Mami, I'm on TV. Baiklah, sebentar tadi sebelum kita berehat tadi ada video mengenai Sarawak Travel App yang kami kongsikan kepada anda, dan aplikasi tersebut adalah untuk mereka untuk mencari informasi dengan lebih. Tapi informasi ataupun mungkin tempat-tempat yang menarik banyak lagi sebenarnya dekat Sarawak ni yang baru diterokai ataupun baru didiscover. Jadi kita masih lagi bersama dengan Puan Shazad, CEO of Sarawak Tourism Board. Jadi Puan, maybe you can share with us how many places, or mungkin are there places that are newly discovered during this pandemic? Okay. In Sarawak Tourism Board, we have what we call our program Sarawak Product Experience. Okay, and this is where kita will try to find and discover very much new places. And believe it or not, during this pandemic, it's a blessing because a lot of people are very much going out and they discover new places for us. And that's what it is all about. Tourism is they'll come back to us and say and show to us new places like waterfalls. It's fantastic waterfalls. Kita ni banyak waterfall in Sarawak. And now, you know, the Ministry of Tourism, Arts and Culture would identify which of these waterfalls to be developed. Okay, and once it's developed and identified, Sarawak Tourism Board will be marketing it because Sarawak Tourism Board is a marketing agency for the ministry. So waterfalls is one. We discover a lot of new places and homestays, you know, that can be seen with a lot. Kampung Sting is one that is fantastic. Kadang-kadang they need to manage the number of people coming in. So it's been overwhelming. It has been overwhelming. I understand that a lot of homestays are being packed with. So, but I would always like to remind everybody on the SOPs. So that to me is very, very important. Pernah tak ni kita dengar satu tempat ni yang dipanggil sebagai sebagai Land of 1,000 Handshakes? No, I don't know. Tak pernah kan? Jadi itulah Kelabit Island kan, Madam Shazad. So ia terletak di kawasan utara Sarawak yang kebanyakannya didiami oleh suku kaum Kelabit. Dan apa yang paling menarik, pernah disenaraikan sebagai tempat yang menawarkan 10 pengalaman terbaik di Asia Tenggara. So Puan Shazad, what do you think of our rural tourism? As I believe that a lot of us still don't even know about the cultures of these particular ethnic groups in Sarawak. That's it. You know, Sarawak has 27 ethnic groups. You know, imagine 27 ethnic groups and more than 40 sub groups. So just imagine the culture. Imagine the food. Imagine the traditional things that you can see, but you can't find anywhere else other than Sarawak. You know, in Malaysia. And hence, with that rich culture and all, it is very, very important. That's why Sarawak Tourism Board promotes Sarawak More to Discover with CANFF, which stands for Culture, Adventure, Nature, Food and Festival. And it is such a long list. You know, to go to all these places. We have around 30 or 1 minute left. 1 minute left, I guess. So no matter when it is, but the moment we can welcome the world again. Briefly, what do you think Sarawak tourism can offer at that time? Wow, you know, what Sarawak has to offer is authenticity. I believe authenticity is all what you can do in Sarawak. There's, you know, you may say, oh, we don't have this, we don't have the highest building and highest. But the world wants to see authenticity. Just keep to that authenticity. Thank you so much, Puan Shazad. Terima kasih banyak-banyak. Perkongsian yang sangat penuh dengan dan kepada anda yang mungkin nak mengetahui lebih ini, boleh ke siasi.sarawak.resgo.com dan beli package yang telah pun di-offer oleh Sarawak Tourism Board. Jadi sampai di sini saja siaran kita. Kita jumpa lagi esok hari hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok.
Let it take you by wonder. Listen closely. The sounds of the rivers call for you, and the rainforest too. Here is where legends come alive and cultures thrive. Here is our paradise. Homeland, stories that lies in the roots of our soil.